أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana memberikan peluang, memberikan kesihatan, kesihatan yang baik, masa yang baik juga, okay? Alhamdulillah. Untuk saya, Fahmi Ramli, bersama dengan anda, Klinik Guaman Syar'i minggu yang ke-9. Dah rupanya dah 9 minggu dah saya membuka Klinik Guaman Syar'i ni. Okay. Bagi yang baru, selamat berkenalan. Malam-malam macam ni, biasanya jam 9. Hari ni saya mohon maaf sebab saya keluar makan tadi, bawa keluarga pergi makan dulu dekat Sungai Petani. Yalah, saya pun duduk Sungai Petani kan, Kedah. Duduk dekat kedai makan ikan bakar kat tepi sungai tu. So kita saja-saja makan kat luar hari ni. Jadi saya rasa macam takut sampai lambat. Saya kata pukul 10 lah. Tapi saya percaya pukul 10 pun mesti ada yang sedang menantikan saya. Dan mungkin ada juga yang sekarang ni orang kata baru pukul 10, relax lah kan, awal lagi kan. Dia buat siru pula tidur awal-awal macam ni. Kan orang Penang kan, buat siru apa semua, buat jorah lah, buat tidur awal-awal ni. Tapi sebenarnya kita kena tidur awal kan. Tapi tak apalah, saya mohon maaf lah. Yang penting kita kena cuba live juga malam ni. Alright, so selamat datang saya ucapkan kepada semua. Waalaikumsalam, hai semua. Dan saya nak minta jasa baik anda, siapa yang menonton saya pada malam ni, okay, boleh tak kalau saya minta anda share ke grup-grup. Share dekat apa punya ni, dekat grup. Share tu dekat grup. Oh, best sikit. Okay, grup-grup community. Duk kat mana ni? Duk jiran Puchong. Grup community Puchong. Tiba-tiba. Okay, grup mana? Dekat Penang. Kat Penang. Grup mana-mana asal pun grup community. Okay, saya tak mau buang masa. Satgi ramai kata, oh tuan ni banyak sembang pula dah kan. So kita selepas dah tekan share tu, saya nak ucap terima kasih banyak-banyak. Okay, kalau anda rasa live saya ni bermanfaat, memberikan anda info, jadi saya minta untuk anda sebarkan, okay, tag, share lah dekat apa punya Facebook sendiri pun, kan. Okay, kalau rasa macam seronok, rasa macam wih bagus lah tuan ni, bagilah star. Lah saya rasa macam seronok sikit kan. Okay, Sam Wong. Okay, Sam Wong, saya nak tanya, adakah jatuh talak kalau saya kata aku cerai baru tahu kau ni, aku cerai baru tahu kau ni, atau aku cerai baru tahu? Okey, aku cerai baru tahu. So aku cerai dia ni, baru tahu. Macam itulah. Waktu lafaz tu dalam hati tak ada niat nak cerai, cuma ada rasa geram saja. Adakah lafaz di atas soreh atau lafaz kinayah? Asalkan ada perkataan cerai, dia boleh jadi soreh. Okey, cuma di dalam hal ni dia akan dilihat kepada niat. Alright? Sebab dia bukan lafaz yang lafaz cerai ni kan, dia kena pegang kepada tiga benda ni. Ya, dia mesti kena ada orang yang lafaz, dia mesti kena ada lafaz, dan dia mesti kena ada lafaz yang dituju. Contohnya, aku ceraikan hang. Okay, so dia memang directly macam tu kan. Kalau dia kata aku cerai baru tahu, so maksudnya dia baru plan. Kan dia mungkin kata aku cerai baru tahu. Kan biasa orang kita kata, aku pukul baru tahu. Pukul tak lagi? Tak pukul lagi kan? Ataupun apa lagi? Aku tendang ni baru tahu. So tendang tu belum kenal lagi. So baru plan nak tendang. So lebih kurang macam ni lah ayat kita kan. So kata aku cerai baru tahu. So kalau ada isu yang tergantung macam ni, dia perlukan kepada niat. Dan dia lebih kepada, kita kata, ayat yang berbentuk cadangan. Ini kalau kita kata mafhum dari sudut uruf kita lah, penggunaan ayat kita begini. Alright, jadi kalau kita nak tahu lafaz kita tu soreh ke kinayah ke, tengok pada perkataan tu ada lafaz cerai ataupun tidak. Satulah. Yang keduanya, bagaimana bentuk ayat tu. Okay, kalau bentuk ayat tu berbentuk straight,
aku ceraikan kamu, dengan talak satu ke, tak sebut ke kan, aku ceraikan hang. So yang tu kita faham ayat yang straight. Okay, dia ada lafaz, dia ada orang yang lafaz, dia ada orang yang dituju. Okay, alright. Lafaz kinayah ni maksud dia tak ada perkataan cerai lah. Dia tak ada perkataan cerai, dia tak ada perkataan talak. Okay, contohnya, aku lepas hang sekali baru hang tahu. Lepas tu maksudnya kinayah lah sebab dia bukan perkataan cerai. Okay, so faham. Okey, Hafizi Rahman. Assalamualaikum tuan. Ada beberapa soalan. Okey, salam. Untuk lantikan hakam, didapati salah seorang hakam gagal untuk hadir ke mahkamah. Hakam gagal hadir. Adakah hakim boleh teruskan prosedur tersebut? Seksyen 48. Seksyen 48 tebus talak kalau tak silap saya. Kan? Okey, kalau tebus talak, dia memang akan kalau kata pihak-pihak tak bersetuju dengan jumlah ataupun tawaran kepada penyelesaian tebus talak tersebut, so dia akan pergi kepada jawatan kuasa pendamai. So kalau jawatan kuasa pendamai pula, satu pihak sahaja hadir tapi satu pihak lagi tak hadir, pada saya apa yang akan berlaku adalah mungkin akan hakam tersebut diberi satu tangguhan dengan satu tarikh yang lain. Okay, dengan diminta untuk kehadiran. Tapi andai kata satu lagi kali pun tak hadir juga, jadi besar kemungkinan proses ni dia tak boleh pergi kepada proses lanjutan seterusnya lah. Alright, cuma saya tak boleh nak kata semua sama sebab yang betul-betul praktik, yang betul-betul mengamalkan prosedur hakam ni, yang ada garis panduan yang lebih jelas, setahu saya dan sepengetahuan saya adalah di negeri Selangor dan juga Kuala Lumpur. Saya tak pasti negeri yang bukan saya praktis, tapi negeri yang saya praktis termasuklah Pulau Pinang, Kedah, Perlis, Perak. Dia hakam ni dia tak ada macam satu garis panduan yang jelas, dan dia mungkin akan dinasihatkan oleh pihak yang nak meneruskan kepada perceraian ni untuk memfailkan fasah. Contohnya, isteri tak setuju tebus talak, kemudian mahkamah tolak pergi JKP, sampai JKP pun tak datang, lepas tu pergi hakam pun tak selesai. Mungkin nasihat mahkamah kepada isteri ni boleh failkan cerai bentuk lain. Okay? Dia bergantung kepada negeri itu juga, sebab ada setengah negeri tak sampai kepada proses hakam ni. Saya tak tahu yang ni negeri mana. Okay, di bawah perbicaraan Seksyen 47, apakah alasan-alasan atau sebab yang boleh hakim untuk membatalkan atau menolak permohonan tersebut? Seksyen 47 adalah perceraian secara baik sepatutnya. Perceraian di hadapan mahkamah. Jika sekiranya isteri mohon perceraian dengan alasan kata tak sepahaman sahaja, sepatutnya tidak ada perbicaraan pun dalam kes Seksyen 47. Dia tak ada bicara pun, sebab kalau katalah suami tak setuju, enggan untuk bercerai, maka kes tersebut dia tak boleh pergi kepada proses bicaraan yang kita masuk kandang, bawa saksi, cerita, alasan, semua tu tak ada. Sebab Seksyen 47 adalah kita sebut perceraian secara baik. Perceraian secara baik ni maksudnya isteri nak bercerai, suami pun setuju nak bercerai. Okay, jadi kalau tidak ada persetujuan, especially suami tak bersetuju, kes ni selalunya dia tak akan pergi jauh lah. Right? Biasanya mahkamah akan nasihatkan untuk tarik balik. Ada juga yang mahkamah kata, mandangkan satu pihak tak setuju untuk cerai, dia akan tolak pergi kepada JKP. JKP ke hakam ke, biasanya dia tak ada melibatkan kepada perbicaraan. Perbicaraan ni maksudnya, kita masuk dalam kandang untuk bagi keterangan dan kemudian kita kena buktikan. Okay? Dia kena ada pembuktian. Seksyen 47 tidak ada benda tu. Okay? Jadi kalau apa sebab mahkamah boleh tolak permohonan, biasanya mahkamah takkan tolak permohonan perceraian, melainkan tuntutan tersebut cacat ke, prosedur salah ke, yang tu je lah. Okay? Tetapi kalau katalah suami tak setuju, si isteri pula masih nak teruskan dalam keadaan suami tak setuju tersebut, dia mungkin akan tolak pergi kepada JKP. Ataupun mahkamah nasihatkan, tarik baliklah kes Seksyen 47 ni, cuba bincang kat kaunter, boleh filekan cerai jenis lain. Begitulah. Alright. Ui, panjangnya. Nur Fatihah Azmi. Apakah saya uraikan dan dalam Dewan Mahkamah Syariah sebab first time ni saya sebagai penghenti tuntutan cerai yang saya hantar borang 055.
Soalan 55, cerai cara baik. Ui, cerita panjang. Macam ni lah. Kalau 05, sekarang saya tengah mengandung tuan, jadi lafaz talak akan bukan juga ke dalam dewan esok atau tunggu naikkan ingin mahkamah untuk hubungkan iddah. Oh, okey. So, mau masuk isu. Alright, 055 adalah kes perceraian Seksyen 47. Jadi, tak payah cerita panjang-panjang. Yang lain-lain tu semua tak payah cerita. Yang paling penting kita kena tahu, suami tu setuju tak untuk nak ceraikan? Suami tu setuju datang tak? Kalau setuju, dia setuju datang, dia setuju cerai, dia kena tengok pada condition isteri. So, kalau isteri kata, sekarang saya tengah mengandung, jadi lafaz talak dilakukan ke? Biasanya kalau kata isteri dalam keadaan sedang mengandung, mahkamah biasanya akan menasihatkan untuk datang balik selepas dah melahirkan. Kalau kata tempoh mengandung tu pun dah lama dah 6 bulan ke 7 bulan ke, biasanya mahkamah akan kata suruh balik lah. Right? Sebab mahkamah pun memikirkan juga dalam keadaan lafaz perceraian tu nak dilafaz ketika sedang mengandung ni, satu perkara yang tak berapa baik juga untuk benarkan. Sama macam dalam keadaan isteri dalam keadaan period, okay? Tidak suci. Jadi biasanya kalau tak suci pun mahkamah akan suruh arahkan untuk balik dulu. Nanti ditetapkan pada tarikh yang mana isteri sedang suci. Okay? Dia bergantung. So bergantung kepada hakim. Kalau hakim benarkan juga untuk diceraikan, bercerai dalam keadaan isteri tengah mengandung dan isteri pun bersedia untuk diceraikan ketika mengandung dan suami pun bersedia untuk menceraikan isteri yang sedang mengandung, so kalau hakim pun okey, mungkin akan diteruskan. Alright. Kalau tidak, kena tunggu selepas habis selepas selesai mengandung. Dia tu bukan tempat habis pantang. Tak ada habis pantang. Kadang-kadang kalau ikut dalam hukum syarak ni, dah habis mengandung, dah melahirkan tu, time tu dikira dikira boleh dah untuk nak membenarkan kepada perceraian. Rubiah Abdul Rahman, soalan, suami penganggur, isteri bekerja penjara tegar anak-anak. Setiap kali isteri balik kampung digesa beri duit belanja kepada suami, suami akan merajuk dan tuduh isteri katakan tidak taat setia dan tuduh derhaka. Mohon penjelasan situasi ini. Derhakakah si isteri tidak bagi duit belanja kepada suami? Akta saman apa yang sesuai isteri bertindak jika dakwaan suami ini tidak benar? Tak derhaka, okay? Dan ini adalah sangat nonsense, mengarut, okay? Sebab apa? Isteri tidak wajib dan bahkan tidak ada pun satu tuntutan, okay, untuk isteri memberikan duit kepada suami, melainkan isteri buat pinjaman duit daripada suami. Kalau isteri pinjam duit daripada suami untuk benda-benda yang bukan berkaitan dengan nafkah, contohnya isteri pinjam duit suami untuk beli kereta, contohlah kan, tak payah beli kereta, okay, beli apa lagi, nak beli iPhone contohnya, tiba-tiba so pinjam duit. Kalau pinjam yang tu kita kena bagi balik, itu kita bagi duit balik. Tapi kalau kata ni tak ada apa-apa, kita yang bekerja, dia tak kerja, kemudian kita nak kena bagi duit. Tidak ada apa-apa yang menjadikan kewajipan untuk isteri memberi duit kepada suami tersebut dan tidak akan dianggap sebagai tidak taat setia ataupun tuduh derhaka. Semua orang boleh cakap tuduh derhaka, ikut suka saja kan. Derhaka ni pun kita pun tak tahu betul ke kita derhaka. So mohon penjelasan. Jadi kalau katalah akta saman apa yang sesuai, tak ada saman apa-apa. Okay? Kalau suami tuduh macam tu sahaja, cakap kata derhaka apa semua tu, dia nak kata kita boleh ambil tindakan pun, kita nak saman apa. Kalau kata dia memalukan kita, menyebarkan aib, tuduh kata isteri saya ni derhaka, tulis kat Facebook ni, tak bagi duit kat saya, isteri saya derhaka, tak cium bau syurga, tiba-tiba lah kan, memalukan kita dekat Facebook, memalukan kita dekat media sosial. Jadi kalau kita malu, yang tu dia ada ke saman sivil lah, kita sebut tuntutan tort ataupun pampasan. Okay, saman malu. Kalau kata dimalukan. So dalam keadaan macam ni, kalau dia sekadar dia cakap macam tu saja kan, buat sakit hati tu, yang tu atas kita lah, kita nak bertahan ataupun kita nak pisah.
Saya tak tahu. Anda yang pilih, yang tentukan. Zah Hafiz, saya dari Bangi, Selangor tuan. Saya selalu follow ulangan. Terima kasih. Ramai orang luar. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Natrah Rosli, Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Ada follower tuan yang komen kata tuan banyak postkan hak-hak wanita berbanding lelaki, sehingga dikatakan tuan pencinta wanita. Mestilah saya pencinta wanita. Takkanlah pula saya pencinta lelaki ke sesuatu sangat risau pula kan. Risau kalau kata pencinta lelaki. Sedangkan kita tahu ada juga isteri curang di belakang suami. Okey. Soalan saya, kenapa tuan tidak postkan hak-hak lelaki, dan adakah tuan tidak mempunyai klien lelaki yang mempunyai masalah rumah tangga? Okey, baik. Kalau dah ramai cakap macam tu, insya-Allah lah. Okey, nanti saya sebenarnya ada satu perancangan juga untuk nak menceritakan tentang apa hak lelaki, especially kan, sebab sekarang ni saya dapat banyak tahu aduan berkaitan dengan seorang lelaki ataupun seorang bapa yang dihalang untuk berjumpa dengan anak. Saya terpanggil juga sebenarnya untuk nak memberitahu, kalau kata dihalang ni atas sebab apa sebagainya, apa tindakan yang boleh dibuat. Okay, saya banyak kes yang berkaitan dengan hak jagaan anak. Tak adalah banyak sangat yang mewakili lelaki, tapi adalah wakili lelaki. Saya kalau kata nak wakili lelaki untuk jagaan anak, saya sangat detail sikit. Sebab jagaan anak ni kita tahu dia kuat kepada ibu, sebab dalam hukum syarak, dalam undang-undang. Tapi ada juga keadaan yang mana bapa ni pun kita tidak boleh dihalang hak dia. So insya-Allah saya dalam proses saya akan fikirkan untuk membuat artikel ataupun perkongsian berkaitan dengan hak lelaki. Kalau berkaitan dengan isteri curang, okey, kenapa saya tak bercakap sangat soal ni? Saya personally, saya dah lama tak mewakili lelaki dalam kes fasah. Sebab kalau curang ni, dia cerita dia tentang cerai. Fasah especially, sebab dalam fasah dia ada isu berkaitan dengan berkelakuan keji. Jadi kalau kata curang ni, dia masuk di bawah berkelakuan keji dalam fasah. Kenapa saya tak banyak bercakap tentang isteri curang dan sebagainya? Sebab apa? Untuk apa kalau lelaki nak ceritakan benda ni kat mahkamah? Untuk apa? Kita fikir balik. Kalau isteri, dia nak bawakan isu ini pun, isu suami curang, tujuan dia untuk minta fasah disebabkan mungkin suami dia tak mau ceraikan. Sebab kuasa talak tak ada pada isteri, jadi dia ada pada suami. Jadi kalau suami tak mau ceraikan, isteri yang nak bercerai ni, dia boleh membawa fasah dengan alasan curang tersebut. Sebab dia tak ada kuasa talak, jadi dia nak kena bawa isu begini dan dibuktikan di mahkamah. Tetapi bagi lelaki, kalaulah isteri dia tu curang, okey, dia dah tak mau dah isteri dia, dia tahu dia benci dan sebagainya kan, dia dah tak suka. And then apa tujuan dia? Dia nak buat apa? Nak menceritakan juga kat mahkamah. Kita kena ingat, pergi mahkamah bukan sekadar untuk kita nak melontarkan. Ya, memang kalau memang isteri tu buat salah, okey, memang dia bersalah. So, apa yang kita nak sebenarnya? Kalau kita nak hukuman diberikan, okay, dalam undang-undang tidak ada hukuman yang sebab isteri curang, dia hukuman dia kena rejam ke, kena sebat ke. Dia tak sampai tahap macam tu. Kalau suami curang pun, dia tak sampai tahap macam tu. Kalau kena tangkap khaluat pun, dia adalah hukuman dia, dia ada proses dia. Samalah kalau isteri curang pun, kalau dia kena tangkap khaluat. Tapi kalau dia tak kena, tapi kita tahu tindakan-tindakan dia, so apa yang kita nak sebenarnya? Faham tak? Kalau isteri dia bawa dalam kes pasal, tujuan dia nak minta cerai. Tapi kalau suami yang ada kuasa cerai ni, tujuan dia untuk apa kalau dia nak buka? Melainkan tujuan dia nak membuka aib tersebut dekat dalam mahkamah saja-saja. Sebab dia ada kuasa talak. Jadi kenapa dia nak buat begitu? That's why isu curang ni saya jarang sentuh tentang isteri curang. Sebab bukan saya nak nafikan, ada isteri yang curang, ramai. Cuma masalahnya untuk apa?
Faham tak? Takkan saja saya ni sebagai peguam syar'i saya nak bercerita tujuan dia untuk suami untuk suami ceraikan dan sebagainya. Kalau suami tak mau ceraikan, tak apa. Alright, boleh je dia tak mau ceraikan. Cuma dia mungkin akan menjurus ke arah untuk tuntutan kembali taat, untuk sabitan nusyus. Macam saya cakap lah, sabitan nusyus ke, kembali taat ke, the end of the day dia punya matlamat akhirnya adalah untuk sabitan nusyus dan tak bagi isteri dapat nafkah. Itu sahaja. Tapi kalau kata isteri saya curang, saya nak keadilan. Saya nak keadilan. Keadilan apa yang kita nak sekarang ni? Kalau kita pergi ke mahkamah, kita beritahu isteri saya curang, jadi saya nak keadilan. So, kalau pergi kat kaunter pun, dia akan tanya, jadi cik nak apa? Nak cerai ke? Saya tak mau cerai. Saya tak mau cerai isteri saya, tapi saya nak keadilan. Faham tak? Saya kadang-kadang orang mai tanya saya tu, jadi kalau keadilan apa yang cik nak ni? Cik tak mau cerai, jadi cik nak apa? Saya nak dia dihukum. Hukum bukan tugas kita. Okay? Hukum adalah tugas penguatkuasa agama lah. Kalau kita rasa benda tu satu kesalahan, dia boleh diambil tindakan, laporkan kepada pejabat agama. Biar pejabat agama yang ambil tindakan apa-apa yang boleh diambil. Kalau mereka bertindak. Kalau mereka tak bertindak, kita nak buat apa? Okay? Kalau dalam Islam, ayat Quran jelas kata, kalau kita ambil tu dengan cara yang baik, tasrihum bi ihsan, lepas pun dengan cara yang baik. Itu sahaja. Berpegang dengan ayat Quran lebih mudah kat situ. Kalau kita dah tahu kata isteri kita tak baik dan sebagainya, lepas dengan cara yang baik, sebab kita ambil pun dengan cara yang baik. Itu sahaja. Okey, saya bukan pencinta lelaki. Saya pencinta wanita, tapi dalam sama saya pencinta keadilan. Gitu. Pencinta keadilan. Sebab tu saya ahli seumur hidup PKR. Gurau-gurau. Tapi memang betul pun. Tapi tak apalah. Kita dalam cerita kita ni, kita bipartisan. Kita tak akan melibat mana-mana parti pun saya sayang. Baik apa parti A ke, parti B ke, parti apa pun saya tak kisah. I love you all semua. Alright? Okay. Anisah Mat Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya bertanya bagi pihak orang lain. Ada kenalan saya yang baru berkahwin sebulan tapi masih belum menyentuh isterinya walau sekali. Tapi baru-baru ini mereka bercerai tapi tidak buat pengesahan mahkamah kerana perkahwinan mereka juga belum daftar. Okey. Kira macam nikah sindiket lah tuan. Oh, alright. Macam mana kiraan tempoh iddah bagi isteri yang belum pernah disentuh oleh suami? Adakah isteri layak menuntut apa-apa hak selama perkahwinan mereka? Kalau nikah tersebut adalah nikah yang bukan melalui proses undang-undang yang betul, keraguan tu mungkin boleh timbul. Alright. Kalau nikah tu nikah sindiket, tak kisahlah nikah sindiket ke, nikah sempadan ke, kalau dia rasa macam nak buat pengesahan, dia boleh buat pengesahan. Okay. Tapi besar kemungkinan, kebanyakan nikah sindiket jarang sah. Okay. Jarang sah. Sebab biasanya dia ada isu dekat kesaksian, dia ada isu dekat wali. Dan juga syarat-syarat sah nikah. Okey. Jadi, tapi dia tak boleh menghalang untuk kalau dia orang nak buat pengesahan. Kalau dia orang buat pengesahan, sah, maka sahlah nikah tersebut. Tapi kalau tak buat pengesahan, maka kita tidak boleh anggap nikah tersebut sah. Bila mereka nikah pun tak sah, maka tak ada wujud perceraian. Okey. Cerai hanya wujud bila pasangan yang betul-betul bernikah. Nikah secara sah, baru boleh sebut aku ceraikan hang. Okey, boleh faham. Nikah tu sah, baru boleh kita ada isu cerai. Tapi kalau nikah tu tak sah, tidak ada isu perceraian. Sebutlah, saya cerai awak dengan talak 1,000, talak 3,000, 4,000 pun tak ada isu. Sebab nikah tu tak sah, kenapa nak sahkan cerai? Sama macam orang couple lah, okay? Couple yang belum kahwin lagi, pakwa makwa, tiba-tiba je dia kata, aku ceraikan hang bila kita menikah. Kan? Sebab pakwa nak guna perkataan cerai apa? Kan? So macam tu lah kisahnya. Alright? Jadi kalau nikah tu tak sah, maka tidak ada wujud perceraian. Maka kita tak perlu pun nak bincang tentang setubuh ke tak setubuh. Kalau dia setubuh sekalipun, nikah tu tak sah pula kan. Dia jadi isu wati syubhah ataupun persetubuhan syubhah kat situ.
Nampak itu tajuk yang lain lah. Okay? Panjang sikit kira ada tu. Tetapi kalau katalah nikah tersebut sah, okay? Dalam keadaan lafaz cerai dah berlaku, kemudian isteri tak pernah pun disetubuhi. Okay? Bila seseorang wanita bernikah dengan seorang suami tidak disetubuhi, kemudian diceraikan, dia ada dua kemungkinan. Mahkamah boleh sabitkan yang dia sebagai janda berhias, ataupun dia mungkin diisytihar sebagai anak dara kembali. Yang ni kuasa hakim. Saya hari tu, pengalaman saya tahun lepas, saya menyaksikan. Saya menyaksikan ada satu kes di mana seorang wanita baru lagi, muda lagi, dia kahwin pun tak sampai seminggu macam tu, kemudian suami dia cerai. And then dia bagi tahu kat mahkamah yang dia tidak disentuh lagi oleh suami dia. Maka mahkamah, saya ingatkan dia, mahkamah nak sebut kata janda lah kan, tapi diceraikan tu tapi dalam keadaan tak setubuh. Jadi mahkamah sabitkan yang dia dia anak dara, masih anak dara. Dia kuasa mahkamah untuk isytiharkan. So dia tak perlu buat CJ cerai. Faham tak? Dia tak perlu buat CJ cerai. So bila ada perintah mahkamah macam tu, so maksudnya dia tak perlu buat CJ cerai. Tapi kalau sebut janda berhias, maksudnya seseorang yang berkahwin diceraikan dalam keadaan tidak bersetubuh. Okay, tidak disetubuhi. Dia boleh dapat CJ cerai lah. Kalau sebut janda ni kena ada CJ cerai. So kalau diceraikan dalam keadaan dia tidak disetubuhi, let's say lah pernikahan yang sah, cerai pun sah dalam keadaan tak disetubuhi, dia tak boleh dapat nafkah iddah sebab dia tidak ada iddah. Okey, tidak ada iddah untuk orang yang tidak disetubuhi, diceraikan. Yang keduanya, dia tidak boleh dapat mut'ah. Dia tak boleh dapat mut'ah sebab syarat untuk mendapat sagu hati selepas cerai adalah mesti bersetubuh dalam tempoh perkahwinan. Okey. Cuma mungkin lah kan, kalau nak ada pun tuntut mahar kembalilah. Apa benda tu? Mahar misil, macam tu lah. Dia tuntutan mahar misil. Saya pun tak pastilah macam mana sebab saya pun jarang buat tuntutan benda macam tu. Cuma dalam hukum syarak sebut macam tu lah. Okey. Mak ai panjangnya. Ampun ni memang betul-betul manfaatkan soalan tu. Salam Waalaikumsalam Nur Aslinda Ramlan. Saya telah failkan saman Seksyen 54 pada 19/1. Seksyen 54 cerai taklik. Pada 11/2 saya ada terima surat dari Mahkamah Syariah. Itu surat untuk makluman saja bahawa surat tersebut telah dihantar kepada defendant. 21/2 saya pergi ke Mahkamah Syariah untuk kes saman saya terhadap defendant, tapi defendant tidak hadir pada hari tersebut dan akan tunda pada 21/3 nanti. Okay. Sekiranya pada 21/3 masih juga defendant tidak hadir, apa tindakan saya atau tindakan mahkamah untuk selanjutnya? Okey, baik. Kita kena dapat tahu, yang pertamanya kena dapat maklum dulu daripada mahkamah tentang status penyampaian saman. Okay, bukan notis, status penyampaian saman. Mahkamah akan bagi tahu kat kita sama ada saman tersebut sempurna ataupun tidak. Setiap saman yang kita filekan, dia akan dihantar secara kediri ke atas tangan, mesti sampai kepada tangan pihak defendant. So kalau katalah sampai ke tangan defendant, dia dikira sempurna. Tapi kalaulah mahkamah kata tidak ada lagi laporan, maksudnya tak sempurna lagi saman tersebut. So apa yang kita kena tahu, follow up dengan mahkamah tentang status penyampaian saman. So kita kena tanya, kalau katalah saman tersebut sempurna, mahkamah kata saman dah sempurna, tapi suami ni masih juga tidak hadir, maka kita boleh memohon untuk ditetapkan tarikh perbicaraan. Boleh terus minta tarikh perbicaraan. Dia akan jadi perbicaraan sebelah pihak. Dalam keadaan yang kedua, yang mana boleh terjadinya tebus talak. Dalam keadaan yang mana boleh terjadinya tebus talak? Tebus talak boleh terjadi jika sekiranya suami setuju tebus talak dan isteri pun setuju untuk tebus talak. Satu. Yang keduanya, dalam keadaan suami cadang jumlah tebus talak, isteri pun setuju dengan jumlah yang dicadangkan tersebut.
So kalau dua-dua setuju nak tebus talak, dua-dua setuju dengan nilai tebus talak, maka bolehlah jadi tebus talak tersebut. Okay, let's say lah sekarang ni ada persetujuan, tiba-tiba lah kan dalam proses nak bicara, tiba-tiba ada tawaran untuk tebus talak dan isteri pun setuju untuk bayar, maka kita boleh pindah section daripada section fasakh kepada section 48 tebus talak. 48 apa dia? 48 hakam. Aku bila enactment tak bawa balik ni macam tu lah. 48 hakam kot no. Saya pun lupa. Alright, yang ketiga, bolehkah buat tuntutan tunggakan nafkah selama suami tidak memberikan nafkah tersebut? Bolehkah buat tuntutan tunggakan nafkah selama suami? Okay. Boleh buat. Okay, boleh buat tuntutan tunggakan nafkah. Cuma saya selalu cakap bila nak buat tuntutan tunggakan nafkah ni, cabaran yang paling berat adalah pembuktian. Bagaimana kita nak buktikan benda yang backdated, benda yang kita tidak ada dapat. So kita nak kena buktikan macam penanggungan nafkah diri kita sendiri. So itu semua kita kena buktikan. Cabaran besar tu untuk cerita tentang tunggakan nafkah. Kalau kita main sekadar bagi tahu, oh Tuan Hakim saya nak tuntut 50,000 tunggakan nafkah daripada tahun 5 tahun, 10 tahun yang lalu tak pernah bagi nafkah, saya nak tuntut tunggakan. Kita tak boleh sekadar bercakap je, kita kena proof kepada mahkamah. Berat kan? Okay. Subhanallah tuan, berbaju warna peach. Baju apa ni? Tahulah. Saja nak rasa macam muhabbatin sikit malam ni. Kan? Saja-saja macam Rush Aryan Malhotra. Hamko hami se chura lo. Suhayazi. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Sekiranya sudah dapat keputusan kes interim dari Mahkamah Hak Penjangan Anak dan ibu masih juga tidak bagi bapa berjumpa dengan anak, perlukah hire lawyer atau perlu tunggu sehingga kes hadanah habis? Hire lawyer untuk apa? Kes interim dalam Mahkamah Penjangan Anak masih juga tidak. Okey. Kalau dah ada perintah interim, okey, perintah interim pun dikira sebagai perintah. Okey. Kalau pihak-pihak, mana-mana pihak tidak mematuhi perintah tersebut, dia boleh dianggap sebagai tidak menghormati perintah. Okay, boleh dianggap sebagai menghina perintah mahkamah. So, terpulang kat kita. Kalau kita rasa macam kita nak laksanakan perintah tersebut, maka kita kena buat tindakan selanjutnya. Kalau kita rasa macam tak apalah, tunggulah kes hak jagaan kekal habis baru kita tengok sebagainya, terpulang. Yang ni pilihan kita. Minum dulu. Bismillah. Okey. Cacak nguabat. Ui, apa pelik kan ni? Okey, Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Kalau 2-3 tahun dah tak duduk sama dengan isteri dan si isteri pun kata tak tahu duduk mana sekarang. Bukan kata kita tak tahu duduk mana sekarang. Entah dah kahwin, entah tidak. Macam mana tu ya tuan? Apa si suami perlu buat? Cari ya. Kena cari. Tak tahu duduk dekat mana tu. Kalau kita dah habis usaha dah cari, okay, pergi buat laporan polis pun tak dapat khabar berita, cek lah, pergi kat balai polis cek ke, pergi dekat JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, pergi cek. Ke mana tahu kod lah kan ada rekod dan sebagainya, pergilah cari. Tapi kalau dah habis usaha dah, kita panggil orang Kedah kata habis meta dah cari ni. Kalau dah habis cara dah tak jumpa juga, kita kalau lelaki fikirkanlah, okay, fikirkanlah untuk move on lah, kan? Tu je lah. Tapi kalau kita rasa macam tak apa, relaku menunggumu 1000 tahun lama lagi, tapi benarkah
itu ku yang selama ini. Yeah. Okay, kalau kita rasa kita boleh tunggu, boleh bersabar, menanti dan terus menanti, tunggulah. Tapi kalau kita dah tak ada jalan dah, isteri hilang pun tak tahu cari mana, silakanlah ke mahkamah untuk buat pengesahan, untuk buat permohonan cerai. Tu je lah. Sebab apa? Sebab dalam Islam pun kata, kalau kata kita ambil dengan cara yang baik, lepas punlah dengan cara yang baik. Okay? Islam tak pernah menghalang pun. Islam tak pernah pun nak menyukarkan kehidupan pihak-pihak tu sebenarnya. Okay? Be fair lah. Salam dari Medan tuan. Wow. Medan. Brastagi. Pematang Siantar. Putri Syakila. Assalamualaikum tuan. Salam. Nak tanya, kalau si suami tak nak menceraikan isteri sedangkan dia sudah datang tangan pukul isteri dia, jadi apa yang kita nak? Okay? Tanya diri kita. Kalau tanya soalan macam ni kat saya, jawapan dia, tanya diri kita balik. Nak apa? Kan? Takkan saya pula nak cakap. Kita lah. Anda yang berkahwin, anda yang menentukan kehidupan anda sendiri. Okay? Kita yang kahwin, kita lah yang kena tentukan kehidupan kita sendiri. Kalau kita rasa macam tak apalah, pukul lah banyak kali pun, boleh sabar. Saya ada klien saya, banyak kali kena pukul ni. Merata, bahagian, badan lah semua tu kan. Banyak kali, beberapa kali peristiwa. Saya tanya soalan, tuan, puan kena pukul ni tak pergi buat laporan polis ke? Tak pergi buat laporan perubatan ke? Tak mau, saya cuba nak bagi dia peluang. Berapa kali peluang puan? Kata, banyak peluang. Kalau Nabila Razali kata, maaf, andai kau terluka, maafku tak sengaja tanpa sedar. Lagu tu peluang kedua. Yang ni berapa kali kena pukul? Bukan takat 2, 3, 4, 5, 6 kali pun. Masih lagi peluang, bagi peluang. Kalau kita rasa macam kita tak boleh dah nak bagi peluang, kita ada hak. Kalau benda tu dah sampai mudarat ke atas tubuh badan kita, Islam tak pernah pun mengatakan haram untuk meminta perceraian. Tu je saya boleh cakap. Okay? Kalau dia tak mau ceraikan, dalam keadaan dia dah pukul kita dan sebagainya, kita boleh mohon perceraian secara fasah. Cuma dapatkan nasihat peguam dengan tepat. Bukan macam ni. Yang ni saya bagi suggestion apa yang kena buat je lah. Maksud saya adalah perincian. Okay? Kita kena cerita detail dan sebagainya. Sebab kita kena dapat nasihat yang betul. Kalau nasihat kita dapat tu tak betul, nanti takut kita pergi mahkamah dalam keadaan kita tidak ada perancangan yang tepat. Okay? Ui, mak panjangnya. Oh, ni yang tadi juga ke no? Okey, Dayan Maisa. Boleh tak nak dakwa bekas isteri yang seleweng duit nafkah anak-anak? Apa mahkamah boleh buat kes macam tu? Okey, baik. Dah ada perintah nafkah anak-anak. Kemudian nafkah anak-anak tersebut bekas suami bagi, okay? Si bapa bagi, dia ikut perintah. Tapi duit tu tengok-tengok tak digunakan untuk nafkah anak-anak. Si ibu ni guna untuk benda lain. Okay, contohlah macam tu kan. Dia tidak ada hukuman macam tu. Cuma apa yang boleh dibuat adalah, mungkin kita boleh mohon untuk ubah perintah nafkah. Daripada dimasukkan kepada ke akaun ibu, minta dimasukkan ke dalam akaun orang lain. Akaun siapa-siapa lah. Cuma kita kena buktikan kepada mahkamah lah yang kenapa. Kita kena bagi tahu kenapa kita nak buat ubah perintah ni. Sebab nafkah anak-anak tak digunakan untuk keperluan anak. Tu contoh dia. Okay. So, kalau kita nak buat hukuman sebab seleweng duit nafkah anak-anak ni, saya tak pernah lagi ada tengok
isu sebegini, maksudnya tak pernah lagi buat isu sebegini. Kalau seleweng ke, khianat ke benda ni, dia seolah-olah bunyi macam kes jenayah. Jadi kalau kita buat laporan kepada pejabat agama pun untuk tindakan, biasanya saya dah percayalah, tak tahu nak ambil peruntukan seksyen berapa. Okay? Sebab mungkin tidak ada. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita boleh memfailkan tuntutan ubah perintah. Kalau ada perintah tersebut tidak digunakan dengan betul oleh orang yang sepatutnya menjaga amanah tersebut, kita minta ubah perintah. Okay? Minta, ataupun tak bagi dalam bentuk duit, kita bagi dalam bentuk barang ke contohnya. So, ubah perintah. Yang tu je lah yang saya rasa sesuai. Awak dia macam 2 kali benda ni. Okey, Amira Rizwan. Salam tuan. Waalaikumsalam. Nak tanya, saya dah 2 tahun kahwin. Lepas beranak, 7 bulan suami tak pernah duduk sekali. Apa perlu saya buat? Bila suruh cari rumah sewa, dia tak mau. Apa perlu saya buat? Minta untuk dilepaskan tapi dia tak mau. Minta pendapat tuan. Macam yang tadi tu juga. Okay. Kalau kita rasa kita nak teruskan, kita teruskan. Tapi kalau kita dah tak mau, kita minta dilepaskan, maksudnya minta cerai tapi suami tak setuju cerai, dalam keadaan yang dia tak pernah duduk sekali, mungkin nafkah pun tak bagi dan sebagainya. Jadi kita boleh memfailkan, kita ada hak untuk memfailkan perceraian secara fasah ke, cerai biasa ke, ataupun cerai taklik ke. Tengok yang mana sesuai. Jadi macam mana kita nak tahu sesuai ke tak sesuai? Yang ni kena dapatkan consultation direct dengan peguam yang anda nak lantik tu, yang boleh praktis dekat tempat anda. Okay? Dia bukan semua orang duduk kat mana, Selangor. Nak cari siapa? Tuan Fahmi. Tuan Fahmi tak ada lagi lesen kat Selangor, tak boleh praktis. Kalau ada pun, kita akan bagi kepada kaunsul saya. Alright? So, kaunsul saya di Selangor, dia akan handle. Itulah contohnya. Okay, dapatkan nasihat. Nasihat tu maksudnya consultation tau. Bukan yang ni. Yang ni saya jawab soalan macam ni je. Ya, ramai orang ingat itu macam consultation pula. Ini bukan consultation. Ni sebab boleh menyanyi-nyanyi ni bukan consultation tau. Aduh. Okay, wapon lah. Tak ada bateri pula. 10.42. Okey. Ada lebih kurang 18 minit lagi. Betul 18 minit lagi. Okey, Zaza Khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, suami saya ceraikan saya luar mahkamah. Dia ceraikan saya di rumah. Soalan saya, betul ke suami perlu bayar saman, tapi suami suruh saya yang bayar saman tu sebab suami cakap saya yang minta cerai. Okey, macam ni. Selepas disahkan, selepas dah disahkan lafaz cerai luar mahkamah tu, baik, memang akan datang satu saman daripada pendakwa pula. Kalau kita lafaz cerai luar mahkamah pun, kita nak masuk ke mahkamah, nak buka kes pengesahan lafaz cerai, kita kena buat saman. Okay? Tapi saman tu bukan saman yang bayar. Saman untuk memulakan kes pengesahan lafaz cerai. Nak sah tu je, lafaz cerai tu sah ataupun tidak. Okay? So memang kita kena buat saman. Bila kita dah filekan saman, serah satu kat suami, suami pun datang untuk mengesahkan. And then bila dah disahkan saman tersebut, dah disahkan kes lafaz cerai, and then mungkin dalam sebulan ataupun mungkin dalam beberapa tempoh akan datang satu saman daripada pihak pendakwa pula. Okay? Iaitu kes berkaitan dengan kesalahan lafaz cerai luar mahkamah. Tetapi yang akan dapat saman kesalahan lafaz cerai luar mahkamah ni hanyalah suami ataupun bekas suami sahaja. Sebab kesalahan tu adalah lafaz cerai. Siapa yang boleh lafaz cerai? Suami. Jadi suami tu je yang dikenakan kesalahan. Tak kiralah apa jua alasan yang dia bagi pun, dipaksa cerai oleh isteri lah, kemudian saya tak tahulah dan sebagainya, duk tengok drama ke apa kan. So
Kalau dah berlaku lafaz cerai tersebut di luar mahkamah, dia tetap dikira sebagai satu kesalahan. Okay, mau tak mau memang dianggap satu kesalahan, dan sepatutnya suami ataupun bekas suami yang kena bayar sebab dia dibayar dipertuduhkan. Cuma kalau kita rasa macam memang betul, isteri rasa memang betul saya paksa dia, so dia lapar cerai tu. Jadi kalau kita nak bayar, kita boleh bayar. Okay, nak bayar boleh bayar. Cuma kalau kita tak mau bayar, alright, tak menjadi apa-apa tindakan. Tak akan jadi apa-apa kesalahan. Sebab sebagai bekas isteri, anda tak buat kesalahan pun. Bukan anda yang lafaz cerai luar mahkamah. Bekas suami kan. Jadi kesalahan tetap kesalahan. Dia serupa macam ni lah. Ibarat dia seperti saman trafik. Kereta kita ni bukan kita yang bawa. Kita tak bawa pun. Tetapi kita bagi pinjam dekat jiran kita. Jiran kita tekan minyak bawa sampai 160, kena speed trap. Okey, kan, kena speed trap. Jadi siapa yang kena bayar saman tersebut? Owner kereta. Sebab dia naik dalam saman tu kan, dia naik dalam saman yang dikeluarkan saman trafik tu, dia kata apa? Kepada owner kan. Dia tak tulis siapa yang naik masa tu ke speed trap. Bukannya dia suruh berhenti, tahan, bawa keluar saman, betul? Tapi disebabkan number plate, so owner tu, jadi dia lah yang kena bayar saman, walaupun bukan dia yang bawa kereta. Tu ibarat. Okey, ibarat dia lah contohnya yang saya boleh beritahu. Farida Syamsuddin Farida, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya, kalau suami tak bagi nafkah zahir dan batin selama 4 bulan, bolehkah saya buka fail taklik untuk cerai talking? Cerai taklik. Alright. Cerai taklik, kalau memang dalam taklik nikah kita tu memang tercatat suami berjanji dia takkan tinggalkan isteri selama 4 bulan berturut-turut, atau tak bagi nafkah selama 4 bulan berturut-turut. Okey. Kalau memang ada benda tu, maka kita boleh tuntut cerai taklik, boleh mengesahkan lafaz taklik yang dilanggari oleh suami tersebut. Tapi pastinya kena tengoklah ayat dalam taklik tu. Memang kena betul-betul ayat yang jelas dan nyata macam mana. Tapi dia khas untuk nafkah zahir sahaja. Nafkah batin tak ada dalam cerai taklik tau. Dalam sijil nikah kita tu, kalau tengok ayat dia, jika sekiranya aku meninggalkan isteriku selama 4 bulan qamariah berturut-turut, atau aku atau wakil aku tidak datang memberikan nafkah kepada dirinya. Okey, wakil aku. Okey, wakil maksudnya nafkah zahir lah. Kalau kata yang tu pun masuk nafkah batin, saya percayalah kan, ramai beratok nak bagi nak wakil suami ni. Tiba-tiba tak kira, saya kawan suami awak. Saya wakil dia untuk memberikan nafkah batin kepada anda. Kan? Sebab dalam kata wakil kan, suami tak boleh nak bagi. Kan tak wakil untuk bagi nafkah batin. Tak boleh lah kan, haram. So maksudnya kita hanya fokuskan kepada nafkah zahir sahaja untuk cerai taklik. Right? Sebab cerai taklik hanya untuk pelanggaran janji selepas akad nikah. Okey. Hafizah. Tuan, bolehkah saya nak cek status kad pejabat agama, status lelaki saya berkawan? Dia kata dia duda saya dari Bangi. Boleh. Boleh cuba cek. Cuma lebih tepat adalah kita cuba cek dengan pejabat agama yang mana suami kita tu berasal, negeri mana. Sebab kita kena tahu, bidang kuasa agama ni, bidang bab-bab syariah ni, dia bersifat kenegerian. Negeri masing-masing, rules negeri masing-masing. Walaupun kebanyakannya hampir sama, tetapi sistem dia tu adalah sistem berbentuk kenegerian. So, katakanlah kita berkawan dengan seorang lelaki ni berasal daripada Selangor. So kita telefonlah pejabat agama di Selangor. Mana-mana daerah yang rasanya dia bagi tahu duduk tu, boleh check. Lagi bagus kalau kata takut call tak angkat, direct terus pergi.
Kan yang penting kita kena tahu IC, kena beritahu maklumat lah. Tak salah untuk kita buat siasatan. Okay? Bagus. Dalam Islam pun kita kata kita ada tempoh untuk berkenal-kenalan, untuk kita menyiasat terlebih dahulu. Dalam Islam pun menyarankan untuk buat benda macam ni. Ya, kena siasat. Takut saat ni kita nak menikah, tiba-tiba yang kita nak menikah tu ingatkan lelaki, rupanya perempuan. Ataupun lelaki ni tak siasat, nampak segok, monggel, elok je, suara pun kepit. Tengok-tengok malam pertama, ya Allah, berlaga reket. Kan? Mana kita nak tahu sekarang ni? Semua pakak boleh buat belakang ni. Bagi runcing, bagi segok. Kadang-kadang ada setengah tu serupa perempuan lagi elok lah. Tiba-tiba malam pertama menyeramkan. Tak terkejut. Farel. Salam tuan, Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, sepupu perempuan, sepupu perempuan saya sudah cerai rujuk. Cerai rujuk luar mahkamah sampailah kali ketiga, cerai dah tak boleh rujuk. Persoalannya di sini, kedua-dua pihak, ex-husband, sepupu dan sepupu, enggan isytihar di mahkamah dan sepupu saya mengalami kebingungan dan seperti tidak boleh berfikir dengan waras. Seperti masih sayangkan ex-husbandnya. Sebab tu dia berat untuk mengesahkan perceraian. Anak tinggalkan bersama mak mertua sepupu. Kami sebagai keluarga terdekat perlu nasihat tuan. Adakah kami boleh bawa sepupu saya untuk pengesahan diceraikan tanpa pihak ex-husband beliau? Wajib. Wajib buat pengesahan. Bila berlaku lafaz cerai luar mahkamah, kita kena buat pengesahan. Tambah-tambah dalam keadaan yang kita ragu-ragu. Sah tak ni kan? So kita kena buat. Apatah lagi kalau kata lafaz tersebut memang jelas. Kita wajib buat. Kalau berlaku di luar mahkamah, wajib buat pengesahan. Sebab dia kena ada rekod. Dia kena ada disahkan. Dia tak boleh tanya saya sah ataupun tidak. Saya tak akan boleh kata macam tu. Cuma apa yang saya boleh kata, wajib buat pengesahan lafaz cerai luar mahkamah. Jadi kalau kita kata kita nak heret sepupu ni, sepupu perempuan kita ni, pergi buat. Tuan Fahmi suruh buat ni, buat. Tapi kalau dia tak mau buat pun, kita tak boleh nak buat bagi pihak. Kalau kita buat, so mungkin kita kalau dia dapat buat, fine. Dia kena nyatakan bila lafaz cerai pertama, kemudian rujuk ke, kemudian lafaz cerai yang kedua kena sebut detail bila dan sebagainya. Lafaz yang pertama macam mana, tarikhnya bila, keadaan apa, kena disahkan setiap satu persatu. Cuma bebanan paling besar kes pengesahan lafaz cerai ni luar mahkamah adalah kehadiran suami. Ni saya kena cerita. Kalau pengesahan lafaz cerai ni, dalam Islam nak membuktikan lafaz cerai tersebut berlaku, dia mesti kena ada 2 orang saksi lelaki yang mendengar dengan jelas. Ni dalam keadaan yang suami tak datang ataupun suami tak mengaku. Kita dakwa kata suami lafaz cerai luar mahkamah, tapi dia tak mengaku. So dalam Islam kita kena bawa sekurang-kurangnya 2 orang saksi lelaki. Jadi 2 orang saksi lelaki yang Islam balik berakal semua itulah. So kalau kita tidak ada saksi, tak ada orang pun nak boleh menjadi kesaksian terhadap lafaz cerai yang kita nyatakan tersebut, dia akan menjadi beban kepada isteri untuk buktikan. Kalau isteri memang tak ada bukti, tidak ada apa-apa pembuktian yang dia boleh buat, maka dia bergantung penuh kepada keterangan suami. Kalau suami dia tak datang, kes tu pasti akan dibuang. Ada mahkamah yang akan mengeluarkan waran tangkap. Waran tangkap ada. Macam saya pun selalu dapat juga. Saya mohonlah waran tangkap sebab kita nak dapat pengakuan daripada pihak defendant. So ada mahkamah benarkan keluar waran tangkap. Ada juga yang tak benarkan. Jadi bila tak benarkan, beban kepada kita. Kalau kita tak boleh buktikan, maka kes tersebut tidak boleh disabitkan.
Tu yang pertama, kalau dia tidak datang. Yang keduanya, situasi yang kedua, kalau kita dakwa kata lafaz cerai pertama, lafaz cerai kedua, lafaz cerai yang ketiga bila sebagainya, dia datang, dia tak mengaku, kita pula tak ada bukti, yang ni pula mahkamah akan arahkan untuk suami bersumpah. Mahkamah akan berpegang kepada keterangan suami. Suami kata sumpah wallah, okey kan, dia berkata sumpah lah kan, wallahi wabillahi watallahi, bahawa aku tidak bercakap, macam itulah. Okey, kita dakwa tapi kita tak ada bukti, maka dia akan pergi kepada keterangan ataupun pengakuan suami dan juga sumpah dia, sumpah penafian dia. Jadi kalau itu yang berlaku, maka kes tersebut tidak akan jatuh. Okey, mahkamah mungkin tak akan boleh sabitkan. Kalau situasi yang pertama suami tak hadir, ataupun yang keduanya suami tidak mengaku, dalam kita tak ada bukti. Jadi saya nasihatkan, nasihatkan sepupu buat pengesahan wajib. Alright, yang keduanya kena cerita hal yang sebenar kepada suami dia. Kita dalam hal soal hukum syarak ni, bab lafaz cerai, kita tak boleh buat main-main perempuan. Saya pernah ada kes dahulu yang mana saya dah nasihat berkali-kali. Kalau ikutkan ni dah 3 kali dah ni, awak tak buat pengesahan. Kesian demi anak. Haram. Di sisi undang-undang, ya mungkin dekat dalam sijil nikah memang tertulis kita masih lagi suami isteri. Di sisi undang-undang, sebab kita berlihat kepada atas kertas, atas sijil nikah memang tertulis kita masih lagi isteri. Tapi kita kena ingat, sebagai seorang Islam, sebagai seorang yang beriman dengan agama Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, nabi, kitab, pada hari kiamat, pada qada dan qadar. Kalau kita kata kita seorang lelaki yang beriman, seorang wanita yang beriman, kita tidak boleh lari daripada bercakap benar. Tidak boleh lari daripada mengesahkan perkara tersebut. Haram hukum dia sebesar-besar. Kita seolah-olah kita kata kita nak tolerate dengan undang-undang benda ni. Nak tolerate dengan hukum syarak yang boleh mengesahkan, dan kita masih duduk happy go after, happily ever after. So kita boleh relax. Sedangkan ada lafaz cerai sampai dah talak bain kubra, dah talak 3, tapi duduk lagi macam biasa. Status anak di sisi undang-undang, ya mungkin sah kalau kata lahir. Tapi status anak di sisi Allah SWT, Allah yang lebih maha mengetahui. Dan juga anda sendiri, ya. Sebab anda yang tahu rahsia besar yang simpan ni kan. Malaikat kiri kanan duk catat. Ingatlah, jangan sembunyi bab ni. Kita sembunyi bab ni seolah-olah kita cuba nak menipu kepada Allah SWT. Okay, alright. Pukul 11. Alright. Saya nak ambil soalan last ni lah, 10.58 ni. Reni Ledang A. Roina. Tuan, saya ingin bertanya dan pencerahan tentang syarat kaya lelaki poligami dalam Islam. Syarat kaya lelaki poligami dalam hukum Islam. Syarat layak kot, layak. Syarat kelayakan, kelayakan lelaki poligami dalam hukum Islam. Saya kalau bab hukum Islam ni susah sikit lah, sebab saya bukan buka kelas agama, tapi kalau tanya kat saya kelayakan lelaki dari sudut undang-undang Islam di mahkamah syariah untuk membenarkan dia poligami, yang tu insya-Allah boleh. Yang pertamanya, syarat yang pertama je, dia mesti seorang Islam. Orang Islam boleh poligami, jadi dia mesti orang Islam dulu. Yang keduanya, yang paling penting lah dalam undang-undang, syarat yang pertama, dia mesti kena bagi tahu sebab yang patut dan perlu. Kenapa dia perlu berpoligami? Kenapa mahkamah perlu percaya yang dia patut untuk poligami? Macam-macam lah. Antara alasan yang paling popular adalah untuk mengelak berlakunya maksiat. Itu satu lah, paling biasa sekali. Yang keduanya, mahkamah akan tengok dari sudut kemampuan kewangan. Kemampuan kewangan ni adalah penting. Orang nak poligami, dia tak boleh orang-orang yang miskin.
Okay, dia mesti kena ada orang yang berduit. Sebab apa? Sebab perkahwinan is all about real things. Kita bersoal berkenaan dengan makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Tu perkahwinan, bukan soal cinta semata-mata. Okay, nak bercinta boleh. Okay, tetapi kalau nak berkahwin, kita kena bercinta dan juga kita kena sediakan segala harta. Makan, minum, pakaian bukan boleh dibayar dengan cinta semata-mata. So kena faham dah tu. Jadi bab kewangan adalah bab yang penting dalam poligami. Yang ketiganya adalah berkaitan dengan keadaan. Sama ada suami ni dalam keadaan dia ada isteri dan juga anak-anak, dia dah menjaga soal tu ataupun tidak. Bagaimana kemampuan ataupun perkara-perkara yang telah handle tersebut. Kalau macam contoh isteri dia pertama kata tak setuju. Sebab apa? Dia ni nafkah pun dia tak bagi. Anak-anak ni saya yang duk tanggung. Jadi kat dalam hal ni kelayakan dia tu tak boleh. Dia anggap sebagai tidak menepati syarak dan juga undang-undang. Yang keempat saya tinggalkan sebab saya lupa. Sebab dalam undang-undang saya tak balik enactment dekat rumah. Buku saya kalau tengok ni banyak-banyak ni kan. Tinggi ni. Sampai ke atas. Atas pun ada. Saya memang jenis suka membaca. Kalau dekat atas tu buku saya buku waktu seronok-seronok. Buku saya adalah Detektif Conan, Dragon Ball, Misteri Naga. Ni buku-buku. Tapi kalau yang lain-lain dekat rumah ni tak ada buku undang-undang. Sebab buku berbentuk santai lah. Macam-macam ni lah. Saya suka cerita-cerita yang berkaitan dengan membongkar misteri tamadun dunia yang hilang. Contohnya tu kan. Saya suka membaca. Wife saya pun suka membaca. Dan kami ada banyak buku-buku berkaitan dengan bisnes, pembangunan diri. So itu sajalah. That's why saya tak boleh nak cerita apa-apa panjang-panjang. Kalau apa terlampau complicated sangat. Sebab buku undang-undang banyak kat office. Saya dah mewakafkan dekat office. Jadi sorry, saya pun minta ampun dan maaf anda ada salah dan silap. So saya mohon untuk mengundur diri. Saya nak berehat. Dah pukul 11. Jadi itu saja pada malam ini. Kalau soalan yang anda berikan, jawapan yang saya bagi tersebut memenuhi ataupun memuaskan hati anda, alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan kalau kata kelemahan berlaku, kekurangan yang timbul sekarang ni, semua tu datang daripada diri saya sendiri. Dan segala yang baik tu datang daripada Allah SWT. Alright, itu saja daripada saya untuk anda semua. Saya nak menyanyikan satu lagu, boleh tak? Di keheningan malam termenungku berseorang. Nak layan lagu tu pula lah. Good night. Take care semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa minggu depan. Bye-bye.